Hello sobat, bersama dengan aku K Roma dalam channel K Roma. Terima kasih untuk semu kerana sudi klik video ni, bermakna semu sukakan kepada cerita seram. So, untuk cerita pada kali ini kita berkongsi sebuah pengalaman yang mana salah seorang rakan Facebook kita, dia telah berkongsi sebuah pengalaman misteri, pengalaman pahit yang takkan boleh dia lupa sampai ke hari ini, di mana dikatanya pernah bertentan mata dengan lembaga putih yang berpakaian uniform. Tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi ke cerita kita tu. Okey, kisah ni berlaku di salah seorang pengawal keselamatan yang mana bekerja di sekolah berasrama. Bila kita sebut asrama sobat, apa yang bermain di fikiran semu? Lagi-lagi budak-budak yang tinggal di asrama, kita boleh katakan bahawa mereka mempunyai pengalaman-pengalaman misteri dari segi penampakan, histeria dan juga kena kaca semasa berada di asrama. Hampir kita boleh katakan kesemua asrama di Malaysia menyimpan berbagai kisah misteri di masing-masing. Kalau kita sebut pasal histeria, di asrama memang tak boleh lari daripada histeria. So, itulah yang dikongsikan oleh rakan Facebook kita, di mana dia menceritakan pernah bertentang mata dengan satu lembaga putih yang berpakaian uniform sekolah, guys. So, kisah ini berlaku di salah seorang lelaki yang bernama Abu Munawwarah. Okey, Abu Munawwarah ni aku boleh letak umur dia di antara 25 hingga 35 tahun. So, dia tidak detailkan dia punya umur dia lah, guys. So, di mana satu hari tu Abu Munawwarah ni dia bekerja di shift pagi, iaitu sebagai pengawal keselamatan. Tapi satu hari tu member dia call, telefon dia bagi tahu supaya suruh Abu ni, aku panggil nama ringkas je lah, nama Abu. Dia suruh Abu ni gantikan tempat dia bekerja pada waktu malam di sekolah, iaitu menjaga kawasan sekolah. Abu dia bagi tahu dia bukan seorang yang berani dan dia juga bukan seorang yang takut, tapi bila sebut tentang satu amanah yang mana dia kena menjaga kawasan sekolah, dia tidak boleh nak tolak. Disebabkan sahabat dia ni ada masalah family yang tidak boleh nak elakkan, maka Abu terpaksalah ambil tugas dan juga amanah ni, iaitu menjaga kawasan sekolah pada waktu malam. Sebelum mereka akhiri percakapan mereka di telefon, sahabat dia beritahu Abu banyakkan baca doa dan juga supaya suruh hati-hati. Pada malam tu, lebih kurang dalam pukul 9.30, Abu ni dia sampai di sekolah. So, kalau kita fikir di kawasan sekolah ni sebab dia kawasan sekolah yang sangat jauh daripada rumah orang, dengan lampu jalan sangat jauh. So, untuk nak jumpa rumah, bagi aku dalam 5 ataupun 10 minit barulah jumpa rumah. So, kita dapat tahu bahawa asrama ataupun sekolah dia ni berada di pedalaman jauh daripada rumah masyarakat ataupun rumah yang lain. So, bila Abu sampai di sana, hanya bertemankan lampu jalan sahaja, lampu jalan yang berada di kawasan sekolah itu saja. Dia masuk seorang diri dan seperti biasa, dia masuk, dia paskat ataupun dia tapring lah, duduk sekejap dan berbekalkan torchlight saja di tangan dia. Pukul 10 malam, maka bermulalah kerja dia yang mana pusing ronda kawasan sekolah untuk cek keselamatan sekolah ini berada dalam keadaan baik semua. Dia pergi blok ke blok, dia pergi cek suluh. Berbekalkan torchlight saja sebab di tangan dia ketika itu, dia melangkah masuk ke bangunan, lihat di persekitaran dia tu, tengok adakah ada benda-benda pelik. Semasa dia berada di depan bilik guru sebab, langkah dia terhenti ketika itu. Apa yang menyebabkan langkah dia terhenti? Dia nampak cahaya yang terang di dalam bilik guru. Dia nampak cahaya di masa dia nak lalu tu, dia nampak cahaya yang kita boleh, yang menyebabkan langkah dia terhenti tu disebabkan cahaya tu. Lalu dia cuba untuk nak tengok sebenarnya apa yang ada di dalam bilik guru. Dia nampak ada sebuah komputer yang masih dalam keadaan hidup. Sebuah komputer yang masih dalam keadaan hidup.
Abu fikir siapa yang masih lagi tidak balik pada waktu ni. Sedangkan bilik tu masih dalam keadaan terkunci. Masih dalam air kunci. So siapa yang ada dalam tu? Lalu Abu ni dia ingin rasa nak tahu siapa yang ada dalam tu. Dia pergi untuk suluh, untuk nak tengok, untuk nak kepastian betul ataupun tidak di dalam bilik guru tu ada orang. Bila dia suluh, dia nampak ada seseorang yang sedang menaik komputer. Di dia punya komputer tu, di skrin tu dia nampak seolah-olah ada seseorang yang sedang menaik komputer pada waktu malam di bilik guru. Siapa yang naik pada waktu malam? Lalu Abu dia cuba juga nak tahu dan dia tapi tidak boleh nak tengok dengan jelas sebab disebabkan kerana lasik itu yang menyebabkan dia tak boleh nak tengok. Lalu perasaan dalam diri dia ketika itu dia beritahu dia memang dah takut. Lalu dia dengan segera dia tinggalkan tempat bilik guru tu. Lalu dia melangkah masuk ke tempat lain. Semasa dia melangkah tu, dalam hati dia masih lagi tertanya-tanya siapa dia yang ada dalam bilik guru yang menyebabkan sehingga lampu komputer menyala. Lalu dia pergi ke pula round yang kedua. Kali ni sobat dia round di kawasan asrama. Dia suluh di kawasan asrama dan juga setiap dom dia nampak semua dalam keadaan gelap. Dia fikir, "Uish, bagusnya ZZ ni. Pukul 10, pukul 11 pun dah tutup lampu semua. Kosong habis. Tak ada siapa-siapa. Dah tidur dulu. Biasa pukul 11, pukul 12 baru ada duduk lagi. Tapi kali ni kosong. Dia cuba suluh dia punya bangunan Aspura dan juga Aspuri masih kosong kedua-dua. Dia pun suluh di kawasan kantin masih lagi kosong. Lalu dia cuba untuk naik ke atas. Semasa dia berjalan nak naik ke kawasan sekolah kembali, dia dengar seperti seolah-olah ada orang berlari di tingkat 2 bilik perempuan ataupun di blok perempuan sambil ketawa ketika itu sahabat. Langkah dia kembali terhenti dan dia cuba kembali ke belakang untuk cek suluh. Tapi semasa dia suluh tu sahabat, dia tidak nampak dengan molek, melainkan dia kena pergi ke depan sikit. Lalu dia pergi 2 langkah 3 langkah ke depan. Dia suluh tu sahabat di tempat-tempat dia suluh di muka perempuan yang mana tidak nampak dengan jelas wajah perempuan tu. Tapi perempuan tu pakaian dia beruniform, pakaian sekolah, sambil tenung ke arah Abu. Tengok Abu dengan senyuman yang manis pada waktu tu. Abu tidak terfikir bahawa tu adalah hantu ataupun misteri apa-apa. Dia cuma bagi tahu masuk tidur pukul berapa dah tak tidur lagi. Aku dah sleep bahasa Kelantan lah. Lalu dia perempuan ataupun pakaian uniform tu masih tak endal lah buat tak tahu semua. Dia pun Abu pun naik ke bilik ataupun Abu pun naik ke kawasan sekolah. Sekali lagi dia masuk kawasan sekolah, dia suluh juga di tempat mana dia suluh tadi perempuan tadi. Perempuan tu guys masih ada lagi ketika itu. Lalu kawasan dia bermain. Lalu semasa dia melangkah 2 langkah naik anak tangga pergi kawasan sekolah, otak dia ni bermain dengan fikiran dia sendiri. Siapa yang dia nampak di bilik guru, siapa yang dia dengar, siapa yang dia nampak di asrama. Adakah itu hantu ataupun itu hanyalah sebagai manusia saja. Jadi kita panggil dia ngelah ataupun last dia punya round dia di kawasan dewan, di kawasan dewan sekolah tu lah. Okay, dia masuk pusing kawasan sekolah. Dia mendengar benda yang sama. Ada orang ketawa di atas dewan, di atas panggung dewan tu lah. Lalu dia masuk. Dia nampak ada 2 ataupun 3 sekumpulan lah, 2 atau 3 sekumpulan yang sedang ketawa ketika lelaki dan juga perempuan berada di atas dewan. Abu masuk. Abu siap bagi tahu, "Ya Allah, siapmu pukul berapa dah ni? Tak tidur lagi kau? Balik sama dia masing-masing." Lalu semasa 2-3 kumpulan itu buat borak apa semua, lalu mereka terhenti ramai-ramai berpaling ke arah Abu ketika itu.
Lalu Abu tengok dia. Saya mau masuk sekolah, saya mau masuk balik ke asrama pukul berapa, dan pukul 11.30 duduk di sekolah. Lepas daripada tu tiba-tiba telefon Abu ni berbunyi. Bila dia akak, itu adalah daripada sahabat yang mana suruh ganti dia pada si malam, pada waktu malam. Sahabat bagi tahu kepada dia, Abu, lepas mu raung semua, lepas mu cek kawasan sekolah, anak kuci sila letak di pejabat balik, kerana budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang tinggal di asrama semua balik. Lalu Abu stop mata. Abu fikir dalam hati dia, siapa yang dia nampak di atas dewan tu? Siapa yang dia nampak di asrama tu? Dan siapa pula yang dia nampak yang berada di bilik guru tu? So itulah pengalaman yang mana dikongsikan oleh seorang lelaki yang bernama Abu Munawwarah. Dia menceritakan pengalaman misteri yang terjadi ke atas diri dia. So siapa-siapa yang ada cerita misteri, cerita yang seram, saya boleh kongsikan ataupun saya boleh direct Gmailkan kepada aku cerita-cerita seram. So aku bagi tahu kepada sekmu semua, terima kasih untuk sekmu kerana klik video ini. Sekmu berada di Zon Seram. Terima kasih.